Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Pergi sarapan hujan lebat, sarapan bersama Haji Khalil. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dapatkan yang ori, baru beli. Begitu. Baiklah, terima kasih kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar? Saya doakan agar kita semua yang sedang duduk mendengar dan menonton pagi ini dipermudahkan urusannya. Yang ada hajat, sama-sama kita doakan ditunaikan. Yang ada masalah, sama-sama kita doakan adalah jalan penyelesaiannya, insya-Allah. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita nak bincangkan tentang satu topik, iaitu fik darurat. Kita selalu dengar fik dalam solat, fik dalam puasa, tapi fik darurat ni mungkin di antara kita jarang dengar. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak tahu lebih lanjut, dan bersama dengan kita pada pagi ini panel kita tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar Da'i Hakim? Alhamdulillah. Allah. First time kita hari ni. First time Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Saya pun ucap terima kasih kerana pihak Tajal Ustaz memanggil untuk membicarakan topik yang saya rasa sangat penting. Betul. Pada hari-hari yang sangat orang kata apa bebanan, menjadi satu hari-hari yang sangat getir kepada seluruh dunia, bukan Malaysia sahaja. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi kepada anda yang ada kemusykilan tentang tajuk kita pada pagi ini, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin anda ajukan sekitar tajuk kita pada pagi ini, iaitu fik darurat. Jadi saya fikir tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Naik Hakim, seterusnya kepada warga penonton, bukan pendengar, penonton ya. Penonton setia Tanyalah Ustaz. Hari ini topik yang saya rasa penting bagi semua orang, daripada kerajaan sampai kepada orang bawahan. Kerana ad-darurah ini satu keadaan pengecualian. Kerana bila kita belajar syariah, kita ada dua undang-undang yang dipanggil sebagai qanun am. Makna dia al-azimah, orang sebut sebagai al-azimah dalam bahasa usul fiqhnya. Undang-undang umum yang mana siapa pun tidak terkecuali daripada pelaksanaan tersebut. Sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji, pengharaman arak, pengharaman riba, pengharaman khinzir, itu disebut sebagai al-azimah. Maknanya dia qanunun am. Maksudnya seorang pun tidak terlepas daripada atas sampai ke bawah. Namun syariah ni dia mabda'nya adalah taisir. Taisir maksudnya facility, memudahkan orang ramai. Dan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadha'u anhum al-aghlal allati kanat alaihim. Tugas Nabi ini membuang semua bebanan-bebanan. Sehingga Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Muwafaqat al-haraju marfu'un. Maksudnya konsep apabila kita tak dapat melaksanakan syariah ataupun tidak dapat melaksanakan satu tuntutan, akan berubah kepada rukhsah. Syariah tidak bersifat kejam. Kalau kita belajar kepada dahulu, agama-agama dahulu seperti Yahudi dan sebagainya, keras sehingga kalau orang Yahudi nak bertaubat pun kena bunuh diri. Allah. Faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Jadi mereka bila nak bertaubat kena bunuh diri. Kalau nak cuci najis kena buang baju tu, kena gunting atau buang baju tersebut. Seksa. Tetapi syariah kita ni yang bersifat taisir, mudah dipraktikkan, sentiasa menjaga manusia ini dengan melihat manusia ini bukan malaikat. Manusia ini ada dosanya, ada kelemahan dia, ada tua, maka dia diberikan keringanan. Dinamakan sebagai rukhsah. Maka rukhsah ini di antaranya diberikan kata nama ad-darurah.
Ad-darurah ada dari segi bahasa 4 makna. Apa makna? Yang pertama makna tidak ada manfaat. Makna dia buat kerja tak ada manfaat, itu dia panggil darurah. Yang kedua bermakna bebanan. Satu bebanan, membebankan kita. Yang ketiga maksud dia satu keperluan. Ya. Yang keempat, keadaan yang sangat begitu menekankan kita sampai nak mati. Ataupun merosakkan anggota badan. Yang itu yang kita mungkin akan bahaskan dalam bentuk ad-darurah. Dan ad-darurah ini menjadikan manusia itu dapat terus berinteraksi dengan syariah. Ya, betul. Kerana syariah ini datang adalah untuk menjadikan kita lebih bersistem dan lebih mengenal kehendak Allah Azza wa Jalla pada tindakan dan perbuatan kita. Kita tidak mahu, kita tidak tahu bagaimana kita nak tahu apa yang Allah suka kepada kita melainkan dengan syariah. Maka syariah dengan memperkenalkan sistem, sistem darurah ini untuk menyatakan kepada kamu bahawa ada waktu haram yang diharuskan, tetapi dengan syurut, dengan dia punya condition dia tidak boleh terbuka luas kerana dia akan merosakkan sistem-sistem yang lain. Sebab fiqh ni adalah sistem. Maka ad-darurah ini ulama menjadikan definisi yang seperti disebut oleh ulama-ulama kita Syafi'iyah. Kita ada kitab Al-Ashbah wa Nadhair, ya, sebab darurah ini dibincang dalam 2 ilmu. Satu ilmu kaedah fiqhiyah, satu ilmu usul fiqh. Dan ilmu usul fiqh dibincangkan dalam rukhsah. Begitu. Tapi dalam ilmu kaedah fiqhiyah dibincangkan dalam bab ad-darar yuzal. Dan di bawahnya ada cabang-cabang yang disebut sebagai ad-daruratu tubihul mahzurat dengan kawaid lebih hampir 6 kaedah ataupun 5 kaedah yang mengikat kaedah ini. Maka ulama membahagikan kedudukan darurah ini kepada 3 bahagian. Secara amnya itu darurah wajibah. Maknanya mesti kita ambil rukhsah itu. Kalau tak ambil kita berdosa. Seperti mana kita nak mati, kita tak ambil makan. Kita tak ambil ubat. So apa dia, ubat dan makan hampir sama. Cuma ubat ni dia ringan sikit. Makna dia kalau nak makan babi tu kena betul-betul nak mati. Baru kita boleh makan babi. Dan saya akan huraikan nanti bila boleh makan babi kenyang sikit. Ada waktu kalau ikut Syafi'iyah makna makan cukup-cukup untuk hidup. Tapi ada waktu ulama Syafi'i mengharuskan makan lebih sikit. Ada Ustaz Bila mana musafir kita terlampau panjang. Makna kalau kita nak berjalan perlukan makanan yang cukup. Persoalan lagi, boleh panggang tak? Bersinggang ke pun? Maknanya bila kita dibolehkan makan babi, nak buat apa grill ke, kita nak steam ke, sebab semua boleh. Sebab khinzir ni dia bangkai. Jadi mungkin ada orang yang tak mampu nak makan secara mentah. Betul. So dia panggang sikit. Tapi janganlah bosor sikit untuk boleh makan saja. Okey, dia makan lebih sikit. Waktu dia dipanggil kadar yang kita boleh makan lebih sikit. Okey. Kemudian dia panggil darurah mubahah. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Seperti paksaan untuk menyebut kalimah kufur. Nah, kenapa dalam soal ini ulama dibagi kita kelonggaran? Kerana iman ini asalnya dalam hati. Ya, ma saddaqahu al-qalbu. Maka bila dalam keadaan tertekan ini, seseorang yang dipaksa, misalnya dulu peperangan dunia berlaku, ya, negara-negara luar paksa orang Islam keluar daripada Islam. Ya, selalunya begitulah. Maka dibolehkan kepada mereka mengucapkan kalimah kufur dengan syaratnya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mutmain bil iman. Mesti dia iman kekal di hati. Mulut sahaja sebut kufur kerana gambaran kufur hanya suratan dunal makna. Itu yang ada kaedah usul fiqh. Kalau makan, tak makan, mati luaran dan dalaman. Jadi tak boleh kita tak makan. Maksudnya kita kata, tak apalah saya tak mau makanlah. Sebab dia akan membawa kepada mati. Jadi gambaran pun hilang, dalaman pun hilang. Tetapi iman ini dalaman kekal. Okey, cuma surah saja. Maka disebab mizan yang berlainan, okey kita kekalkan. Tak apa kita bagi keharusan. Jadi tak apalah nak mati syahid pun tak apa, tak mati syahid pun tak apa. Tapi walaupun yang aulanya, yang lebih afdalnya ialah mati syahid. Tapi tak semua manusia ni sama. Kita ni ada dia panggil ceiling. Dia ada orang kata apa, tahap yang paling tinggi, kemudian rendah dan seumpama dengan dia. Dan yang ketiga dia panggil darurah muharramah. Dia darurat, maknanya dia membawa kepada keadaan mati. Tapi tak boleh buat. Iaitu 2 benda. Berzina dan membunuh orang. Kita dalam keadaan nak mati, anak ramai, dalam keadaan tertekan, tak boleh berzina.
Tengah drama dia buat tu macam kita nak kesian. Ya kita simpati. Betul. Tapi tak boleh kita kata anak ramai terpaksa buat. Sebab terpaksa tu invalid. Matlamat tak menghalangkan cara. Dalam bab tu. Kerana terpaksa situ tidak diizinkan. Kerana nanti dia banyak dia punya implikasinya. Saya mengandung lah anak begitu nanti orang cercol. Sebab kufur dapat dibersihkan dengan la ilaha illallah. Bila orang tu murtad, dia bila mengucap selesai masalah. Tapi bila orang tu berzina, orang nak percaya taubat sungguh ke? Betul. Jadi betul ke kena anak lapak ke? Syok. Betul. Nampaklah. Jadi benda sebegitu syariat tutup tu. Dia kata la yubahu bihalil. Tidak dihalalkan secara mutlak, biar mati. Biar mati pun tidak mengapa. Okey, sebab itu drama kena buat bagi pebetul balik. Sebab kadang-kadang ibu terpaksa. Betul. Tapi anak pula pergi derhaka. Kita tak suruh anak tu derhaka. Tapi makna dia gambaran sebegitu tidak diizinkan. Walaupun kalimah terpaksa. Cuma mungkin digugurkan hudud. Itu saja. Digugurkan hudud. Cuma kita katakan tidak boleh dan berdosa besar. Yang kedua, bunuh orang. Dia orang tala pistol kat dia. Bunuh kawan. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau dia bunuh kawan, dia mati, orang tu mati. Yeah. Tapi kalau dia tak bunuh dia mati, sama aja. Natijahnya salah seorang mati. Jadi jangan kita bunuh. Kun ibn al-Adam al-maqtul. Jadi anak Adam yang dibunuh. Kata hadis Rasulullah SAW dan hadis Tirmizi. So itu dipanggil darurah yang ketiga. Jadi kita ada yang wajib. Wajib masuk kalau tinggal berdosa. Kata Ibnu Abbas, siapa yang dalam keadaan darurah tak makan, mati masuk neraka. Allahu Akbar. Maksud dia kena penjagaan nyawa sangat penting. Sebab sebenarnya dalam maqasid syariah, yang paling tinggi walaupun dari sudut kemuliaan agama. Okey, Islam agama. Tapi dari segi praktis, dari sudut kita katakan layer untuk kita nak dahulukan yang mana satu, nyawa dulu. Tapi nyawa betul-betul matilah. Kalau macam COVID-19 ni cerita lain. Tetapi nyawa mesti ranking pertama. Sebab kalau nyawa ni mati, sembahyang pun tak ada, puasa pun tak ada. Sebab tu kita bila sakit boleh buka puasa, sakit kita boleh tinggi haji dan seumpama dengannya. Sembahyang kita sembahyang duduk. Sehingga ulama kata apa? Sembahyang dengan hati. Allah. Bila ada koma, bukan koma, ada lumpuh duduk macam tu je. Kena solat juga. Solat depan dari mata. Allahu Akbar. Dia rajin mengerak orang. Dia pandai. Lepas tu, dia tak boleh bawa hati. Ini duduk sihat-sihat tak apa, sembahyang dengan hati. Itu yang teruk. Yang teruk. Tak sempat sakit, sembahyang dengan hati lah. So, itu sebagai masa dah habis. Boleh. Jadi, itu pembahagian darurah. Maka lahirlah kaedah yang popular di kalangan ulama, di kalangan pelajar. Ad-daruratu. Keadaan yang membawa kepada mati. Ataupun hampir mati. Ataupun disebut ihlaku udwin, merosakkan buah pinggang. Okay? Bila merosakkan buah pinggang, kita terpaksa ambil kadang-kadang bahan-bahan yang terlarang. Ya, orang sakit jantung, misalnya kita ada masalah injap. Kita ada injap khinzir, albab, sebut air itu tak orang dia kita ambil khinzir. Injap khinzir kalau untuk kanak-kanak dia boleh tahan 10 tahun. Okay, kalau kita ambil lembu 2 tahun. So kita tanya kepada bapa nak ambil yang mana satu? Ya, bapa 10 tahun mau hidup, 2 tahun. Mesti orang pilih yang long term. Betul. Orang sayang nyawa. Mesti nyawa mesti sayang. Betul. Khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Siapa yang terbaik adalah orang yang terbaik adalah orang yang umur panjang. So kita mesti umur panjang kalau ikut kaedah kesihatan pun yang sedingan dulu daripada Kementerian Kesihatan, kita mati ideal tu 70 hingga 80. So kalau mati sebelum 70 tak apa bagus. Betul. Walaupun Rasulullah meninggal umur 63, tapi itu adalah Rasulullah. Tetapi kalau mati sebelum 70 bukanlah berdosa. Tetapi kita cuba berusaha mati selepas 70. Sebab dia selesai banyak benda. So tapi kalau saya tengok saya mati awal, jangan marah pula. Ustaz saya bang kemas. Mati 70 dia mati awal. Tak cerita bagi. So 70 hingga 80. Sebab tu sahabat banyak yang meninggal umur 70 ke atas. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan seumpama dengan dia. Tapi itu dalam bentuk syariah kita kena jagalah. Di situlah pengharaman kita bawa laju kereta lumba haram. Semua kesan daripada umur kita nak jaga tu. Tapi kalau mati awal tu itu luar bidang kuasa kita lah. Jadi kita tengok apa nama dia perlu ambil injap jantung khinzir kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala buat. Subhanallah, khinzir ni nombor 2 yang sama dengan manusia. Nombor 1 manusia lah. Dan daripada khinzir tu saya belajar di dia Halal Jakim, dia persijilian eksekutif tu. So, trainer saya bagi tahu, dia kata apa? Khinzir ini menghasilkan 180 produk. Allah sengaja nak uji kita.
Maknanya kalau saya bela sekok khinzir, saya boleh menghasilkan 100 produk kaya. Saya boleh buat aiskrim, saya boleh buat macam-macam. Daripada khinzir. Daripada khinzir. Bulu dia kita buat rambut. Dari ubat saya boleh buat baju kita boleh buat. Bela 10 ekor kaya lah. Tetapi dari segi maqasid syariah, nama dia maqasid ibtila. Orang tanya, Ustaz, manfaat 180 produk. Sebab kalau kita nak buat gelatin, gelatin kalau kita nak buat aiskrim yang apa? Yang menahan lama aiskrim tu, dia kena khinzir yang paling bagus. Baru dia tak cair. So, tapi kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menguji kita. Betul. Di sana ada maqasid yang disebut sebagai munasabah. Mana dia ada illah munasabah. Logik. Maksud dia arak, mabuk, okeylah, haram. Tapi yang kita bincang, pasal apa? 180 produk. So, kalau zaman COVID-19 ni kita nak khinzir ni, kaya ni. Dapat ada jemput. Tapi di sana ada maqasid ibtila. Allah Subhanahu Wa Taala tak rasa sabar. Nanti di akhirat kami bagi makanan yang lebih elok lagi. Tapi alhamdulillah ada di sana rukhsah ketika mana kita perlu menggunakan injak khinzir diharuskan. Begitu juga insulin. Untuk mencairkan air. Mencairkan darah untuk mengelakkan darah beku, dia akan sebab ada implikasi dia. Suntikannya banyak daripada khinzir. Tetapi Imam Ibn Hazm ada satu kaedah, tapi kaedah ni masih belum diluluskan di Malaysia. Cuma saya macam nak menyokong pengharusan sebagian ulama yang mengharuskan, disebut semua benda haram bila manfaat jadi halal. Melainkan ada bab-bab tertentu. Sekarang ni khinzir tu dia tak elok. Tapi bila masuk kat nyawa dia bagus. So dia jadi harus. Sebab itu di Malaysia untuk penggunaan pencair darah untuk mengelak daripada pembekuan darah, seperti orang yang buat surgery jantung, bersalin dan seumpama dengan dia, diperlukan suntikan tersebut, tidak ada komplikasi yang akan bawa kepada kematian dan seumpama dengan dia, maka kita haruskan. Dan banyak lagi kalau kita nak cerita tentang al-dharurah, cukuplah sekadar pagi ini. Ini bukan habis ni. Mana kalung di leher. Begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Tengok di permulaan perbincangan pun setelah kongsikan banyak kepada kita. Cuma saya nak petik 3 tadilah, iaitu bahagian darurat ini. Yang pertama wajib, yang kedua mubahah, dan yang ketiga muharam. Jadi insya-Allah banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan Ustaz. Kita nak rehat seketika. Insya-Allah kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita membincangkan tentang fiqh darurat bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800881677 atau terus ke Facebook kami, tanyalah Ustaz TV3. Dan yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh belanjalah sikit, butang like, kalau boleh komen balik apa yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi, dan jangan lupa untuk tekan butang share. Sharing is caring, kau. Begitu. Baik, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita nak raikan soalan yang pertama di pagi ini. Soalan dari Ramdeseru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah faktor utama berlakunya darurat? Dalam keadaan dan setahap yang bagaimana boleh dianggap darurat? Kita selalu dengar darurat atas sebab terpaksa. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ramdesaru atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Sangat. Soalan ni boleh masuk exam ni. So, faktor darurat ataupun kita panggil sebagai asbab. Reason dia kenapa boleh darurat, ada beberapa. Di antaranya ialah kematian. So, bila doktor menjangkakan seseorang itu, doktor ni Tuhan bagi ilmu kepada dia, dia boleh tahu tahap kesihatan seseorang. Tuhan bagi ilmu kepada dia. Ataupun diri kita sendiri. Kita rasa tak larat, rasa macam dah, kalau rasa aku tak makan ni mati. Sebab darurah ataupun masyaqqah ni, kata ulama seperti Jadur Rab, seorang faqih Syafi'i yang besar di Mesir, amrun wujdani. So, dia benda tak boleh nak sukat sebab dia tak sama. Kadang-kadang kita berlari, ada orang yang mengah, ada orang steady. So, darurat ataupun masyaqqah ini dia amrun wujdani. Yang boleh detect pakar, ulama dan diri sendiri. Okey, misalnya kita kata nak buka puasa. Okey, walaupun dia bukan darurah, dia masuk dalam hajah. Tetapi siapa yang rasa tak larat dengan larat? Kita. Betul. Di antaranya doktor.
Kalau kamu tak buka puasa, bahaya ni kamu kencing manis. Nampak tak? So itu di antara faktornya. Paksa sebahagian daripada faktor. Tetapi paksa ada dua jenis. Major force di commercial law apa di civil law pun bincang juga paksaan ini. Dari segi jenayah, di sudut commercial law dan sebagainya. Dalam usul fiqh pun dibincang dalam bab al-ikrah. Nama dia la ikrah fiddin. Ada dua. Al-ikrah al-mulji. Yang ni yang menjadikan darurah. Al-ikrah mulji ni menyebabkan talak tidak jatuh, apa pun tidak sah. Apa maksud al-ikrah mulji? La ikhtiyara wa la qudrata. Itu maksudnya, kata Al-Imam Baydawi rahimahullah dalam Al-Minhaj. Tidak ada kekuatan dan tidak ada iradah. Apa gambaran dia? Apa dia punya, apa dia, orang kata apa, picture gambaran dia? Itu seseorang yang diletak di atas bukit. Mana dia tak ada kudrah lah. Mana nak dilemparkan. Kalau kamu tak talak isteri kamu, ni jatuh. Mana dia tak ada kekuatan untuk nak selamatkan diri dan tidak ada iradah untuk elak apa daripada dijatuhkan. Kemudian dia talakkan isteri dia, maka di situ tidak jatuh talak. Jadi di sini kita namakan paksaan. Adapun paksaan yang kedua nama dia al-ikrah ghairu mulji. Ikrah yang tak cukup syarat. Dia paksa-paksa tapi tak cukup syarat kuat. Bini paksa dia. Talak bini dia. Yang tu tak ada kesan. Anak saya yang paksa. Tu saya main judi tu. Main tikam. Tikam tu haram di kedai-kedai tu. Main tikam tu dia panggil apa dia nasib lah. Saya kecil-kecil tu kita banyak main macam tu. Saya rasa lari pun ada. Kita pergi kedai nak beli barang tu kita tikam dulu. So tikam tu ya nasib. Maksudnya nasib ni istilah moden, istilah Arab. Betul lah cabut apa laki draw lah. So itu apa dia haram. Tiba-tiba anak tu apa orang kena kata meram. Ayah tolonglah beli nak juga. Ayah pitikam itu haram ni. Anak paksa. Itu tidak boleh dianggap sebagai paksaan yang valid. So paksaan yang dinyatakan oleh ulama kita mazhab 4 ataupun khususnya Syafi'iyah ialah paksaan yang menghilangkan keupayaan untuk bertindak dan untuk berkehendak. Itu dia punya faktor dia. Saya jelas kot insya-Allah. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Maknanya banyak faktor hari ini berlaku dan antaranya paksaan Ustaz. Dan paksaan pun terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama tadi Ustaz kongsikan iaitu tiada upaya dan kehendak. Yang kedua ialah paksa macam bini paksa. Itu tak boleh Ustaz. Itu tak boleh. Baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Kita raikan soalan kedua. Soalan dari Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah darurat ini telah pun berlaku di zaman Rasulullah? Adakah darurat yang dilakukan pada zaman Rasulullah itu adalah berpandukan Al-Quran dan hadis? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nur Huda atas soalan. Soalan yang sangat bagus. Tetapi satu benda yang Huda kena i'tiqad, bahawasanya tidak ada fiqh yang tidak bersandarkan Quran dan Sunnah. Kerana definisi fiqh itu ialah diambil daripada al-mustanbatatu minal adillah. Yang diambil daripada dalil. Sebab itu kita kena i'tiqad fiqh tanpa dalil bukan fiqh. Itu dia punya qawaid dia. Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah menyebutkan kullu fiqhin lam yatakharraj 'ala al-qawaid falaysa min al-fiqh bi syai'in. Semua fiqh yang tidak terhasil daripada kaedah dan dalil. Bila qawaid usuliyah wal fiqhiyah dan juga dalil-dalil apa dia fiqh, itu bukan fiqh. Itu dia punya mi'yar dan standard dia. Kalau orang tu bercakap, saya rasa pendapat ni boleh halal. Rasa tu daripada mana? Rasa lah. Itu bukan fiqh, itu pendapat. Itu orang cakap-cakap kosong. Fiqh tu apa? Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, masalih mursalah itu adalah fiqh. Tapi tiba-tiba yang bercakap tu, saya rasa lah berdasarkan pengalaman saya. Itu bukan fiqh. Satu sen pun tak ada. So di zaman Rasulullah berlaku banyak isu, di antaranya qadhiyah Ammar, keluarganya Yasir, bapak dan sebagainya yang mereka terpaksa. Ada yang memilih untuk memilih ucapan untuk menyebut kalimah kufur, maka Rasulullah tidak orang kata melarang. Biarkan mereka berlaku sedemikian. Dan itulah ayat Quran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kemudian qadhiyah isu yang kedua ialah sahabat yang terkena penyakit yang Nabi suruh minum air kencing unta. Kita tak ada sakit apa minum air kencing unta lah, tu tak betul tu. Ya. Pakat pergi ambil kat muka air kencing unta tu sampai ada seorang Arab tu dia jual air kencing dia. Panah label dia air kencing unta.
menipu, kena tangkap dah. So air kencing unta diharuskan oleh Rasulullah kerana darurat kesihatan yang Rasulullah suruh minum air kencing unta tersebut, sebab mazhab Syafi'i menganggap air kencing unta itu najis. So bagaimana Rasulullah suruh minum air yang najis? Sudah tentu mesti ada darurah. Sebab disebut apa? La tahrima ma'ad darurah wala wajiba ma'al ajz. Itu kaedah penting. Tak ada haram ketika mana darurah dan tidak ada kewajipan ketika mana tidak mampu. So, kalau benda itu tidak darurah, sudah tentu Rasulullah tak bagi minum air yang haram. Sebab itu bukan sunnah tu meminum air kencing unta. Saya di sini nak perbetulkan juga. Minum air kencing unta bukan sunnah. Sunnahnya kata ulama ialah rawatan. Iaitu kita cuba merawat dengan ubat-ubat yang mujarab. Itu maksudnya. Bukan kita pergi minum kencing unta jadi sihat. Tak ada, itu salah faham daripada perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada daripada Al-Quran, ada daripada sunnah dan berlaku daripada zaman salaf sampailah sekarang ini, alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi sama-sama kita i'tiqad yang tiada fiqh yang berlanda kena ada, setiap fiqh itu berlandaskan Al-Quran dan hadis saja. Ya. Baik. Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Soalan saya ni Ustaz. Ya, saya. Ya. Bagaimanakah situasi dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam melaksanakan darurat berkaitan halal haramnya binatang-binatang yang boleh dimakan? Itu je soalan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail, pemanggil setia ujung nyawa kita Ustaz. Yang rasa pemburu binatang. Okey, syarat satu saja bila membawa kepada kematian. Itu saja. Famaniturlah. Siapa yang datang dipanggil halatul halak. Dah orang kata penyawa-nyawa ikan. Dia rasa memang tak boleh nak pergi, dah duduk dalam hutan. Dan tidak ada makanan di sana, tidak ada benda yang lain di sana, tidak ada lam yajid apa dia aklan ta'aman mubahan ataupun benda-benda yang kita katakan makanan yang dia boleh makan rumput ke sayur ke, semua tidak ada. Ketika itu diharuskan tubihul mahdhurat, iaitu dalam keadaan nak mati saja. Mengharuskan benda yang haram secara ijma'. Ya khinzir apa ila akhirih. Kemudian tuqaddaru biqadriha. Maksud dia diharuskan dengan kadar yang diperlukan oleh nyawa. Kerana kata ulama hifdzul muhjah muqaddamun ala hifdzil muru'at ataupun tahsinat, kata Syatibi rahimahullah dalam Muwafaqat. Menjaga nyawa, muhjah maksudnya nyawa lebih diutamakan daripada menjaga kebersihan diri, iaitu memakan benda najis. Sebab pengharaman najis ini seperti khinzir dan sebagainya, martabatnya dalam ilmu usul ataupun ilmu maqasid. Sebagian ulama dia namakan sebagai maqasid ilmu yang asing. Okey, sebagian ulama masukkan maqasid dalam usul fiqh. So tapi bagi saya maqasid itu sebahagian daripada usul fiqh. Tapi sebagian ulama yang lain dia asingkan. So apa nama dia dimasukkan sebagai amrun tahsini. Maksudnya pengharaman khinzir, pengharaman minum apa nama najis, benda-benda najis ini dia paling haram, tapi dia peringkat dia tahsini untuk menjaga maruah seorang muslim daripada kekotoran, daripada orang tengok geli geleman semua tu. Tu bahasa Kedah tu, geli geleman tu. Geli okey orang faham, geleman tu dia lain, tu bahasa Kedah yang bagi saya terbaik di Malaysia lah. Terbaik di Malaysia. So dalam keadaan sedemikian barulah diharuskan memakan khinzir. Ya. Baik, maknanya boleh, tapi ada orang kata ada waktu-waktunya terdesak dan sebagainya. Dia nak mati tidak, tadi. benda ni bukan merancang, tidak borak bukan merancang. Dia adalah berlaku secara tiba-tiba. Betul. Tak boleh kata rasa lapar ni. Ada setengah orang macam orang-orang yang bukan Melayu ni, dia pergi Thailand pun dia tengok payah cari kedai orang Islam makan kedai khinzir. Pantai lah. Ada yang setengah yang hebat tu lagi, dia punya kepala otak dia hebat. Yang goreng kedai khinzir tu dia kaya khinzir tu, dia makan nasi. Allah Akbar. Itu memang pelotak kenapa betul balik. Sebab idza ijtama al halal wal haram ghalaba al haram al halal. Bila bergabung halal dan haram, nasi itu halal. Tapi minyak tu haram, babi itu haram. Bergabung itu ditarjihkan, diutamakan benda haram. So tak boleh kita keh-keh tu. Keh-keh khinzir tu makan nasi. Itu memang walaupun kita nampak pintar tapi tak baguslah. Ustaz, terima kasih atas jawapan. Baik, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan da'i waalaikumsalam. Ada dakwaan mengatakan vaksin mengandungi bahan diragukan atau syubhah.
Adakah ia bertentangan dengan kaedah fiqh kerana vaksin daripada sudut perubatan moden berfungsi sebagai penebat penyakit terutama yang berjangkit? Kaedah usul fiqh mengambil pendekatan iaitu kemudaratan mengharuskan apa yang terlarang. Mohon pandangan Ustaz tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang sangat menarik iaitu masalah vaksin. Kita tahu vaksin memang asal usulnya dibuat daripada khinzir, ya. Itu benda normal lah. Tetapi telah diproses berkali-kali sehingga hilang watak dan sifat khinzir 100%. Sehingga dia menjadi makhluk yang bau. Sehingga semua ulama mengharuskan. Bahkan dalam mazhab Hanafi, proses istihalah bil ghairi itu diharuskan. Dan kita katakan ubat, rawatan berlainan dengan makan. Makan kita tidak haruskan. Proses campuran, letak wine, kita gabung-gabung jadi makan yang sedap, itu tidak izinkan. Tapi dalam perubatan, dia ada kaedah yang disebut oleh sebagian ulama, iaitu hajatu al-insan ila al-adwiyati ka dharratil insan ila at-ta'am. Keperluan manusia kepada ubat seperti mana darurah manusia kepada makanan. So bila dalam ubat kita tak letakkan darurah sampai nak mati, tapi cukup dengan kerosakan anggota badan ataupun jangka masa hayat umur dia panjang. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' disebut bila dalam bab memakan ubat yang najis. Al-adwiyatul mutanajjisah, yang mana kalau kita ambil ubat yang najis ini lebih tahan lama daripada, lebih cepat segera sembuh daripada ubat yang halal. Maka dia kata fihi wajhan. Ada dua pandangan daripada ulama Syafi'i tanpa mentarjih. Maka usul ulama bila dia tidak mentarjih, makna pendapat dua-dua tu kuat. Dia menjadi hak kepada mufti. Setiap mufti di zaman sekarang ini berfatwa dengan pandangan yang mereka pilih. Sudah tentulah pandangan yang mengekalkan nyawa itu lebih abqa, lebih anfa' wa as'ad, maksud lebih bagus kerana dia membawa kepada maqasid syariah yang lebih menjaga nyawa. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Jadi nafsu yang Allah Taala cipta kita jaga elok-elok, walaupun kata ulama bila khinzir ini najis. Bila berhadapan dengan nyawa ni tak ada apa-apa. Low class lah. Tapi mesti bila again kepada nyawa lah. Tapi bila tidak ada nyawa memang diharam yang besar lah. So dalam keadaan sedemikian, vaksin telah diiktiraf. Dan kalau ikut di Malaysia tahun 2011 saja dengan menyebabkan penggunaan vaksin, kita tidak ada penyakit cacar, MAM 2011 zero. Dulu kalau di kita katakan zaman sekolah saya pun sendiri, kita kena MAM, ada yang lekat warna biru, dia guna nila, ada yang guna putih, dia guna ubat gigi. Sekarang ni kita tak jumpa ada penyakit MAM, penyakit beguk. Kita tak ada sebab kita suntik daripada awal. Maka katakanlah orang kata apa, benda tu najis, tetap diharuskan. Kerana apa? Hajatul ummah ka daruratil fardi. Keperluan ummah ni seperti darurah seorang pada individu yang memerlukan makan khinzir. So di sana ada qawaid yang ulama menyediakan kepada kita untuk menilai. Sebab ini masa depan, sebab mana-mana negara yang tak ambil vaksin banyak terdedah kepada penyakit cacar, penyakit minda dan seumpama dengan dia ini akan memusnahkan sebuah negara. Sebab tu hampir 90% ulama di dunia ini mengharuskan, bahkan mewajibkan kita mengambil vaksin kerana perlindungan. Dan Imamul Haramain menyebutkan dalam kitab Ghiyathul Umam, wa ammal aqaqir wal adwiyatu faman'uha yuaddi ila al-haraj, faman'u isti'maliha yuaddi ila al-haraj. Apa maksudnya? Adapun kita mengharamkan ubat pencegahan, dia panggil al-aqaqir. Okay. Ubat pencegahan macam vaksin lah. Maksudnya sebelum sakit kita dah buat dah. Ataupun ubat yang merawat, adwiyah. Pengharaman itu membawa kepada bebanan umat. Maka kita kena haruskan walaupun datang daripada khinzir dan seumpama dengan dia. Saya bagi misalnya, orang yang tak ambil vaksin, dia seperti mana melintas jalan tanpa jejantas, melintas highway tanpa jejantas. Risiko sangat tinggi. Tapi mungkin tak insiden, tapi kalau langgar melambung, memang confirm mati. Orang yang pakai vaksin seolah-olah dia melintas highway dengan jejantas selamat. Jarang saya tengok orang kena langgar atas jejantas dan tak ada insiden. Melainkan saya tengok di rumah saya Kajang sekali tu, lori besar, trailer, dia langgar jejantas tu kena buat lain. Itu saja dalam suami hidup saya. Tak pernah jumpa jejantas dilanggar. Melainkan lori tu dia punya bumbu dia tinggi sangat, tersangkut tapi tak ada orang matilah. Clear, Ustaz. Orang Kedah kata clear. Clear. Terima kasih atas penjelasan. Kita ada soalan dari pemanggil. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Fuad Fazil. Ya. Saya Umar Abdul Majid dari Belda Cini Timur. Orang famous ni. Ya.
Orang famous Haji Omar ni. Ya, silakan Haji Omar. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Kita dalam masyarakat ni kadang-kadang ialah dia dah berikan rukhsah, keringanan, kelonggaran ya. Contohlah kata darurat ni. Darurat ni kadang-kadang seolah-olah diambil remeh, terlalu mudah. Dah mudah nak mudah lagi. Contohnya bulan puasa lah Ustaz. Aku bukan tak nak puasa, tapi atas nasihat doktor aku ni gastrik. Jadi aku tak boleh nak puasa. Jadi seolah-olah dia begitu dahlah diringankan. Tapi diberi kemudahan, tapi dia nak mudah sangat lagi Ustaz. Jadi apakah kita boleh usahakan kepada darurat benda begini? Ataupun bagaimana dari sudut pandangan Islam dan Ustaz sendirilah. Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini ya, kepada semua penonton TV3 pada pagi ini. Tanyalah Ustaz. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak kita dengar Ustaz. lagi. Assalamualaikum. Nak jumpa payah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih kepada Tuan Omar memanggil setiap ujung nyawa kita juga Ustaz. Pantun tercantik Ustaz. Saya dulu belajar dengan pantun tapi tak jumpa ujung. Silakan Ustaz. Okey, sebenarnya ia dalam daurah ni sebahagian daripada pelaksanaan daurah ni kepada amanah. Mana amanah orang itu. Ya. Kadang-kadang doktor pun tak dapat nak bagi satu panduan yang tepat kadang-kadang. Maksud dia okey, sebab gastrik ada banyak peringkat. So ada gastrik yang boleh puasa. Okey, jadi tanya doktor tu, okey, berapa hari yang tidak boleh puasa? Kena detail. Maksud dia kalau 30 hari tu ataupun 30 hari tak boleh puasa. Bulan lain kita ada 9, kita ada lebih kurang 12, ada 11 bulan lagi baki. Betul. Ataupun kalau memang dah tak boleh sangat, bayar yang fidyah. So, jangan maksud tidak puasa tidak bayar fidyah. So, kita tidak, orang kata apa, membiarkan orang itu kosong daripada ibadat. Cuma dalam isu alasan seperti gastrik, kita betul-betul kena ambil tanya pendapat doktor. Kalau doktor sendiri yang kata ada surat, itu tidak ada masalah. Cuma kalau doktor tak kata, dia yang kata macam tu, dia terjebak dalam pembohongan dan pendustaan, maka dia kena qada puasa tersebut dan kena bertaubat nasuha. Ya. Mana kena pastikan betul-betul lah mana Ya, tak boleh sebab puasa kadang-kadang ada dipanggil al-istiqlal, itu ta'assuf, itu salah guna kuasa yang diberikan. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Baiklah, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, dia tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Banyak yang telah Ustaz kongsikan dari sudut definisi, bahagian, faktor darurat itu sendiri. Jadi tinggal anda nak salin balik dan sebarkan. Mungkin yang menonton melalui Facebook boleh tulis balik di ruangan komen dan kita sebarkan kepada mereka yang lain insya-Allah. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang tajuk kita pada pagi ini, fik darurat. Saya agak tertarik dengan satu soalan yang ajukan oleh sahabat kita di Facebook, iaitu Nur Hayati Ismail. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Okey, soalannya berkaitan tentang fik darurat ini, adakah ia terkena ataupun valid kepada kita, negara Malaysia ataupun seluruh umat Islam? Ya. Dan adakah berpandu kerajaan tersebut? Bagaimana Ustaz? Baik, saya memang takut yang difahami oleh penyoal itu darurat kerajaan tu. Ini bukan topik topik hari ini. Topik kita fiqh yang melibatkan pengambilan benda-benda yang haram, ya. Itu maksud dia darurah di sini. Tidak terikat dengan negara sebenarnya. Walaupun ada paksaan daripada negara tu ada kesan. Seperti mana kerajaan kata tak boleh pakai tudung. Nanti saya akan ulaskan nanti. Kerajaan yang di luar daripada Malaysia lah, paksa tak boleh pergi haji misalnya. Benda-benda yang bersifat maksiat, kena minum arak dan seumpama dengan dia negara yang perang. So tidak terikat darurah dengan negara, dia terikat dengan suasana. Ya, kalau suasana tu ada keadaan dia yang membawa kepada kematian, maka itu mengambil hukum darurah. Tapi yang akan mengeluarkan pandangan tersebut adalah ulama di tempat yang mereka tinggal. Jadi darurah ni dia adalah bersifat apa? Dia bersifat berubah mengikut keadaan. Mana di sana ada darurah, di sini tidak ada. Mungkin di sini ada darurah yang lain, di sana tidak ada. Jadi setiap kita perlu mengambil pandangan daripada ulama. Jadi dia bukan ambil di sini ni. Ini saya bagi konsep dan contoh. Tapi bila berlaku, kita kena tanya di pihak hospital, tanya pegawai agama. Kalau di bidang askar, dia tanyalah dia panggil apa? Dia punya ustaz-ustaz. Apa dia panggil kalau ustaz bagi askar tu?
apa dia kadir, apa dia panggil istilah di askar tu, Apa? kagat ya. ya itu. Jadi dia setiap orang dia ada darurah dia. Betul. Begitu dalam polisi politik dia ada di sana darurat apa dia siasah yang perlu kadang-kadang misalnya sebagai contoh dalam darurat politik di zaman itu ada fiqh yang mana kerajaan Islam akan diserang oleh musuh. So musuh tu sangat kuat. Bila musuh sangat kuat, kita tidak ada senjata. Ya. So sudah tentu kita tak nak berperang, sebab kalau kita berperang kita mati semua, rugilah negara. Sebab perang ni dia adalah pengecualian. Maka kita berkaitan kita bayar duit kepada tentera musuh, kepada kerajaan musuh, jangan menyerang negara kita. Walaupun asalnya membayar duit itu adalah haram, tetapi untuk menjaga nyawa rakyat itu lebih penting, maka diharuskan pembayaran tersebut. Ya. Maknanya berlandaskan sesebuah negara tersebutlah, kita ada mufti. Ya, sebab kita ada mufti. Saya bagi contoh, kita sekarang ni memang tak terlepas daripada kekuasa besar mereka dan seumpama dengan dia. Tentu duit dolar kalau kita nak lari tak boleh. Tekanan. Walaupun dia bukan darah kepada kematian, tapi dia adalah keperluan yang terpaksa. Semua orang dia idealistik. Kita guna dinar. Okey, boleh. Bukan salah guna dinar. Okey. Tapi nak keluar daripada dolar tu benda yang sangat sukar sebab negara umat Islam pun berpecah. Kita tidak ada duit umat Islam. Kita bukan ada mata wang Eropah. Kita tidak ada yang dikatakan mata wang yang menyatukan umat Islam. Misalnya semua negara Islam yang di bawah OIC ada mata wang yang mereka berinteraksi. Kita dengan Singapura lain, dengan Indonesia lain, dengan Brunei lain. Kita tidak ada mata wang yang satu. Kalau kita boleh wujudkan kesatuan mata wang, saya rasa banyak benda yang kita boleh selesaikan. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita nak raikan soalan seterusnya dari Hasnain Wahid. Assalamualaikum Da'i Hakim dan Ustaz Fawaz serta kru-kru, semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Darurat ada banyak perkara yang tidak boleh dibuat. Pekerjaan harian keagamaan, pencarian ilmu dan sebagainya. Dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ini dengan PKP-nya, adakah ini juga dikategorikan sebagai darurat? Minta pencerahan dari Ustaz. Sekian, terima kasih. Hasnain dari Kota Kinabalu. #biar tahu jangan keliru. Yes, Dan juga soalan yang boleh kita kaitkan dengan lagi? Romli Ali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, masa PKP ini, wajarkah kita menangguhkan majlis akad nikah yang sudah ditetapkan sebelumnya atas faktor darurat walaupun terpaksa menanggung kerugian kerana semuanya sudah dibayar demi menjaga keselamatan diri dan semua tetamu? Sekian, terima kasih. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Silakan. Baik, dalam darurat ini dia ada akhwat dia. Hajah. Okey. Nah, kita walaupun letak tajuk darurah, tetapi di sebalik darurah itu ada satu lagi kata nama dia al-hajah. So al-hajah di sini yang saya terangkan, bukan saya nak bincang hajah yang dibicarakan oleh ulama usul ataupun ulama maqasid, tetapi ulama fiqh yang menyebut masyaqqah yang membawa kepada kos tinggi, membawa kepada bebanan, penat dan seumpama dengan dia. Kadang-kadang mengambil tunazzalu, sebagai orang baca tanzilu, bukan tanzilu, tunazzalu. Maksud kita yang meletakkan kedudukan hajah itu kepada manzilatul darurah, amatan kana khasatan. Dan hajah ni dia ada peranan dia. Dia tidak boleh mengharuskan benda yang halal qat'i. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, al-hajatu la takfi fi tahlil. Al-hajah tidak cukup sebagai satu sebab untuk menghalalkan benda yang haram qat'i. Tapi dia ada peranan dia untuk mengharuskan benda yang menjadikan benda itu ada rusah. Okey, ada rusah dan memilih pendapat yang lemah. Maksudnya ada pendapat yang lemah kita ambil sebagai satu hajah, ataupun haram itu tidak qat'i. Haram itu zanni ataupun disebut sebagai haram yang mukhtalaf fi. Yang ulama kata ada yang halal, ada ulama kata harus. So ketika itu hajah digunakan. Maka dalam keadaan kita sekarang ni dia tidaklah sampai kepada darurah. Kerajaan sekatan dan seumpama dengan ini sebetulnya dia dah berubah. Maksud dulu naik kata dorang, sebab COVID-19 ini ataupun corona ini dia bukanlah sampai mati, dia bukan terus mati. Dia penyakit yang boleh dirawat. So dia tidak yang saya sebutkan tadi. Walau tak ambil pada pencegahan tu akan bawa kepada komplikasi, maksud dia kematian. Kalau tak ambil ni insya-Allah tak lama pergilah. Tapi dia boleh dirawat. Sebab peratus kematian pun tak tinggi. Cuma kerajaan tak nak dia tersebar. Cuma benda ni berhajat kepada sentiasa kerajaan boleh mengubah. Maksud KKM boleh fikir sekarang ekonomi tidak menentukan, kita jaga kesihatan saja, ekonomi macam mana. So kita tidak maulah kita hanya jaga kesihatan. Okey. Lingkup semua orang sebab kemiskinan juga adalah satu bala yang besar. Adalah benda yang bercanggah yang maqasid.
Sebab al-faqru ini kada ayakun al-kufru apa kafaqru kufran. Hampir-hampir kemiskinan menjadi kufur. So kita bimbang di sana ada orang yang kufur-kufur ni maknanya terjun bangunan lah seumpamanya. Jadi perlu di sana yang dipanggil sebagai kontradik maqasid. Iaitu macam mana kita nak menyelesaikan maqasid yang bercanggah. Nak jaga nyawa ke, tapi nyawa ni dia tak mati lagi, boleh dirawat. Kos tinggi ataupun nak jaga ekonomi yang akan melingkupkan negara kita. Jadi di situlah ulama kena bersama dengan cendekiawan, pemimpin, kerajaan, pada kesihatan, keselamatan kena fikir. Sebab kita nak fikir long term. Jadi itu di antara jawapan saya itu kita sekarang ni dalam bentuk hajah. Tidaklah sampai kepada darurah. Sebab itu kita boleh fleksibel. Kadang kita buat PKPB, tukar balik kebudayaan itu, tetapi benda-benda sedemikian kita dengan emosi, kita minta rayuan kepada kerajaan, tolonglah buka majlis luas sikit, kajilah mungkin ada, sebab dia teknikal ni SOP boleh dikaji dan boleh diisytihad oleh mereka. Maksud dia rate dulu boleh 7 naik sikit 10. Jadi tetapi kita berbincang dengan baik, jangan buat haru biru. Sebab kita mesti menghormati KKM, menghormati Kementerian Keselamatan, menghormati para ulama, masing-masing bagi pandangan dan akhirnya kita mendapat satu teori yang boleh mengekalkan Malaysia dalam keadaan aman, walaupun dalam keadaan dia aman tetapi atas tu ribut macam ikan di laut dia aman, atas je berombak. So kita nak hidup macam kita sekarang nak mencipta kehidupan ikan dalam lautan yang begitu bergelora. Itu jawapan saya yang pertama. Yang kedua, tadi apa dia cakap tentang ni Ustaz, apa okey. Saya cadang kepada para ulama supaya kita sekarang dalam keadaan hajah. Tidaklah mati, tak kahwin tak mati, tapi dia lelaki tu dah berangan nak dakap suami isteri dia, orang muda kan. Dah seronoknya bulan madu, walaupun tak boleh pergi ke apa nama dia Langkawi, tak boleh pergi ke mana-mana, tapi dia boleh pergi ke hotel-hotel yang berdekatan. Betul. So di sana ada al-hajah tunazzalu manzilat darurah amatan kana akhasatan. Dan al-hajah ini menjadikan ijra'ul amal. Boleh kita menggunakan pendapat-pendapat yang sangat dhaif. Seperti yang di Jawi buat. Saya ucap tahniah walaupun masa Jawi buat tu sebagian orang menyerang, kata kita boleh pergi pejabat dan sebagainya, kahwin secara online dan seumpama dengan kita bukan nak guna selalu-lalunya, tapi makna dia ini ijtihad daripada pihak berkuasa. Makna kita menggunakan pendapat yang sangat adhaf. Tak apa, tak ada masalah. Kenapa dia memberikan masalah? Sebab dia ada pada kos dan seumpama dengan dia. Maka ini saya tidak berfatwa, saya bukan ahli fatwa, tapi saya adalah orang yang mengkaji dan saya mempunyai orang kata kerangka untuk memudahkan para mufti untuk memudahkan fatwa mereka dan tidak bercanggah dengan pandangan mazhab Syafi'i. Mana betul bi syai'in falyaqal ibn ajaza disebut dalam kaedah usul fiqh jam'u jawami' disebut oleh Imam Subki dalam jam'u jawami' al-akhdhu bil akhaf ma lam yadull alaihi bil man'i, menggunakan pendapat yang mudah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. So kita ada kaedah-kaedah yang banyak yang boleh digunakan oleh para mufti, para ulama, para jabatan agama untuk mengkaji, untuk mengelak daripada tangisan-tangisan orang yang nak berkahwin ni. Betul Ustaz, jangan main bab kahwin Ustaz. Ya, betul. Baik, kita ada soalan seterusnya dari Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya sekiranya seseorang wanita mengqadakkan solatnya ketika di bilik persalinan labor room menunggu untuk kelahiran bayi? Ini kerana disebabkan tiada pakaian yang bersih untuk ditukarkan untuk dibawa solat. Apakah boleh diqadakkan solat habis waktu nifas nanti atau solat hormat waktu ketika keadaan tidak bersih ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Masya-Allah. Terima kasih kepada yang soalan bertanya. sangat bagus. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia sembahyang dalam bentuk ihtiramun lil waqt. Makna dia sembahyang tetapi dia kena qada selepas tamat nifas. Dan itu aulalah sebab dia bermazhab Syafi'i. Jadi tapi tak ramai yang boleh sembahyang. Masa tu dia blur. Dia pun tak nak fikir kan. Melainkan yang ambil persalinan yang agak mewah, dia ada suntikan, tak berapa sakit dan seumpama dengan dia. Tapi kalau Caesar dia bius. Jadi tengok keadaan dia. Kalau dia boleh sembahyang dalam keadaan najis, dia sembahyang nanti selepas mana dia tamat nifasnya. Mungkin kadang-kadang di Malaysia ni dia tak 60 hari sebenarnya. 60 hari itu pantang. Ada yang 25 hari, ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. So tamat nifasnya dia boleh qada sebab qada tidak dituntut secara segera. Segala kewajipan solat yang ditinggalkan kerana tidak sengaja, bukan kerana kecuaian, disunatkan bersegera tapi tidak diwajibkan bersegera. Itu kaedahnya. So selepas tamat nifas puan boleh mengqadakan solat puan. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Kita ada soalan dari pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, silakan tuan.
Ada dua perkara lah, Ustaz. Okey. Pertama sekali, adakah dikira darurat ya bersalin doktor lelaki yang sambut bayi? Ya, soalan sangat menarik. Dan lagi satu ialah solat padu Jumaat, kalau sekiranya ada suasana COVID ni, orang tua-tua takut risiko dapat penyakit dan sebagainya, boleh tak dia tidak hadirkan diri, berdosakah dia? Itu saja, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang sudi bertanyakan dua soalan. Yang pertama tentang lelaki sambut bayi, Ya. yang kedua solat Jumaat bagi mereka yang berumur, Ustaz. Awak soalan bagus sangat. Kalau ada hadiah, kita bagi hadiah satu lah. Okey, soalan yang pertama berkenaan dengan menyambut wanita yang bersalin. Ya. Sepanjang kajian saya yang saya terlibat dalam ilmu perubatan, hampir dah 15 tahun. Subhanallah. Sebenarnya kita kena bahagikan di antara medical check-up, rawatan dengan bersalin. Medical check-up ni kita tak namakan darurah, ada keperluan saja. So kalau kita boleh jumpa doktor perempuan, kita pergilah. Kalau nak pergi jumpa doktor lelaki pun, kalau tak ada orang yang pakar sama dengan dia, pergi tidak adalah halangan sangat. Tapi dalam keadaan bersalin ni, dia memang darurah. Tak perlu bincang, ni doktor mana ni? Sebab ada kes. Ya. Saya dulu kita interview pakar di sebuah hospital. Ya. Dia bergaduh sebab seorang lelaki tu dia tak nak yang sambut baby dia tu doktor lelaki. Ya. Dalam hospital ada 2 orang je doktor pakar perempuan. Yang ni semua lelaki. Dia tak bagi. Yang bini dia sakit teruk lah. Dia kuat agama lah. Itu beza kuat agama dengan kuat faham agama. Itu beza. So akhirnya bila bini dia sakit sangat, dia pun nak macam takut, dia pergi minta maaf kat doktor tu, doktor tolonglah sambut anak saya. Jadi Tak maaf balik. ya, tapi doktor ni walaupun dia merajuk, tapi dia punya kod etika, dia kena rawat juga, musuh ke siapa ke dia kena rawat. Jadi dia pun tak apa sambut baby lah. Sebab nak sambut baby ni bukan senang, dia perlukan pada tenaga. Sebab tu kita slogan nak suruh orang perempuan suruh jadi doktor pakar ONG ni bukan senang. Kawan-kawan saya yang nak ambil tu pun nak berhenti pun ramai. Dia punya exam susah. So kita tidak boleh kita nak katakan, oh marilah semua perempuan mengaji ONG. Bukan macam tu syariah. Syariah ni dia biar manusia uruskan sendiri. Kalau tak ada orang mampu, bagi orang lelaki. Kalau saya ada seorang pakar ramai yang dia hospital Serdang, dia adalah pakar ONG. Dia lelaki. Jadi kita boleh berhenti. So kita kenalah realiti. Sebab tu saya tidak gemar apabila kita nak mengajak kepada sediakan hanya hospital ONG ni untuk perempuan saja. Lelaki tak boleh jadi. Dia bukan macam tu. Itu bukan cara fikir. Fikir dia realiti. So pengajian sangat susah. So bila dalam keadaan bersalin, perlu kita fikirkan yang penting nyawa budak tu. Dan nyawa ibu. Betul. Tak perlu fikir dah. Yang ni orang India ke? Ni orang Melayu ke? Lelaki ke perempuan Ni ni? orang Cina ke? Sebab yang penting kepakaran. Betul. Sebab dalam keadaan darurah ataupun al-hajah tunazzalu manzatul darurah, tapi dia hampir dah, dia orang kata 99% dah darurah dah. Kalau tak dijaga mungkin ada pendarahan dan seumpama dengan dia, kalau perlukan Caesar macam mana? So ketika itu bila berlaku darurah, no soalan Islam, no soalan laki, no soalan perempuan, no soalan apa orang kata apa jantina dan sebagainya. Yang penting pakar yang sambut. So jangan timbul soalan isu ini sampai dulu riuh. Sebab nak ada isu timbul isu doktor handsome. Yang ada juga dia melawak je tu. Dia kata orang perempuan tu dia orang kata nampak aktif sikit, nampak orang kata nakal sikit. Dia kata saya kalau nak beranak ambil doktor handsome. Tetapi maksud dia tak kalah handsome tak handsome pun. Yang penting dapat diselamatkan dengan dilaksanakan dengan baik persalinan tersebut. Kalau pergi hospital kerajaan memang serah sajalah. Tak kira doktor apa pun yang sambut itu insya-Allah tidak ada masalah. Sebab itu dalam isu perubatan ini saya punya pandangan berdasarkan kajian bukan isu jantina, bukan isu agama, isu kepakaran. Siapa yang pakar dia yang di kehadapan. Dalam hadis yang disebutkan, walaupun hadis ini tidak sampai tahap sahih, tapi disebutkan Nabi bertanya kepada 2 orang pakar medik, ayyukuma atab, siapa yang lebih pakar di antara kamu. So kepakaran itu yang penting. Bahkan dalam hadis Bukhari bagaimana sebagai isteri Rasulullah ini berbekam. Nabi tak cari perempuan, Nabi cari seorang sahabat yang lelaki yang pakar bekam. Dan kita tahu bekam ini mesti menyentuh dan juga melihat aurat rambut. Sudah tentu di sana Rasulullah tak kata, boleh tak orang perempuan semua jadi pakar bekam? So kita jangan tengok di Holland ada doktor perempuan boleh sediakan ke rumah, tengok di UK, tengok negara kita. Bahawa banyak peratus doktor, kepakaran dan kesusahan di Malaysia nak jadi pakar ONG sangat susah. Maknanya dia belajar medik, kemudian dia ada HO 2 tahun, kemudian MO, kemudian baru umur 30 baru sama pakar.
Sebab tu kadang-kadang tak ramai kita tengok doktor perempuan berbanding lelaki. Dia nak suruh doktor lelaki berhenti, suruh perempuan semua jadi. Ini satu benda yang tidak relatif. Ya. Dan soalan kedua tadi Ustaz tentang solat Jumaat bagi yang Ya, saya dalam mazhab Syafi'i, al-khauf ada dua. Am dan al-khauf khas. Al-khauf am ni macam perang, memang tak pergilah apa nama dia pergi masjid. Di sini al-khauf al-khas. Di sini takut daripada sakit, takut ada jangkitan, maka diharuskan dia meninggalkan solat Jumaat untuk diri dia. Siapa yang berani dia pilih. Tak ada masalah Ustaz. Baik, Ya. jadi dua soalan sudah terjawab, iaitu yang pertama tadi isu kepakaran, yang kedua tadi tak ada masalah jikalau ditinggalkan solat Jumaat tersebut. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi kepada keluarga besar dan anak ustaz kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Seronok pagi ini kita dapat bersama dengan guru kita Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Banyak yang telah Ustaz kongsikan kepada kita. Tinggal kita nak sebarkan kepada sahabat-sahabat dan adik-beradik kita yang lain, insya-Allah. Baiklah, kita terus perbincangan kita pada pagi ini. Kita naikkan soalan seterusnya. Pak Suli Romli bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, dalam fik darurat, adakah rukhsah juga boleh diguna pakai dalam ibadah bagi mereka yang OKU dan yang terlantar sakit dan sukar untuk bergerak sendiri melainkan dibantu? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustazah. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Pak Suli Romli atas soalan. Ya, sangat boleh. Yang boleh. Dan kita keluarkan pandangan fiqh yang sangat mudah untuk mereka. Sebab al-marid di antara al-marad maksud penyakit adalah di antara sebab-sebab rukhsah yang perlu diutarakan. Disebut sebagai fiqhut taisir. Dalam mazhab Syafi'i ada kaedah man yubtali bi syai'in falyaqali man ajaza. Maknanya kalau dia nak sembahyang dalam keadaan najis, susah, kemudian ada orang yang membantunya, nurse ke tersentuh, wuduk yang semua tidak batal. Dia sembahyang dalam keadaan yang dia mampu. Sama ada dia bernajis ataupun dia tersentuh wanita ataupun dia baring, semuanya diharuskan kerana kita nak bagi dia sembahyang. Kerana yang penting dalam keadaan orang sedemikian, kita ambil minima syarat dan rukun untuk memudahkan dia menunaikan solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Bustanul Arifin, apabila diajukan kepadanya tentang seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang sembahyang tidak membaca Fatihah, lalu dibelin oleh masyarakat. Ini apa untuk wali? Dikatakan wali ada keramat ni tidak baca Fatihah. Pun tak baca. Al-Imam Nawawi sebagai seorang faqih Syafi'i mujtahid dalam kitab Majmu' memperkasakan, memperhujahkan orang wajib baca Fatihah. Tapi dia kata apa? Kemungkinan dia bermazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Nampak tak? Watak Imam Nawawi seorang pengislah masyarakat. So kita di antara, walaupun saya Syafi'i dan ulama di Malaysia kebanyakan dia Syafi'i, tapi kita tidak dibenarkan jumud untuk hanya semata-mata memfatwakan dengan kerangka Syafi'iyah, kerana Syafi'i sendiri bagi izin kita ikut adik-beradik dia. Dia macam ni, mazhab Syafi'i ni ayah kita. Imam Abu Hanifah pak saudara kita. Imam Malik pak saudara kita. Imam Ahmad pak saudara kita. Semua ni adalah khali kita. So kita jangan bermusuh yang khali. Kadang-kadang kita perlu pak tak bagi duit, minta ke pak makan lah. So macam tu juga fiqh. Sebab itu kita melihat hampir puluhan fatwa. Saya kumpulkan dalam satu kajian saya, iaitu berfatwa dengan mazhab yang lain. Berpuluhan fatwa ulama-ulama Syafi'i mutaakhir berfatwa dengan mazhab-mazhab Maliki, Hanafi dan juga Ahmad. Allahu Akbar. Di sini kita melihat rukhsah sangat penting kepada golongan OKU supaya mereka lebih tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi masalah Ustaz Ya, tadi tidak ada masalah masalah bagi mereka golongan Ya, betul. OKU. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya agak tertarik dengan satu soalan ini yang diajukan oleh Izara. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya seorang Muslim mempunyai tanaman ubi kayu dan tanpa sengaja membunuh khinzir tersebut kerana merosakkan tanamannya, lalu ada seorang bukan orang Islam memberi wang kepadanya kerana ingin khinzir tersebut.
apakah dibolehkan menggunakan wang hasil dari pemberian orang bukan Islam tersebut untuk perbelanjaan keluarga? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Soalan yang menarik. Yang pertama, dia bunuh khinzir sebab merosakkan tanaman, dia tidak ada masalah. Cuma saya tak tahu segi legal macam mana. Okey, yang kedua, dia Cina tu dia ambil tak apa, dia ambil lah. Kemudian pembayaran itu jangan disebut sebagai satu kontrak jual beli. Hanya Cina tu bagi duit sebagai satu lamsam, sebagai satu hadiah. Jangan libatkan jual beli. Itu dipanggil dalam kaedah Syafi'iyah raf'ul yadi 'anil ikhtisas. Masuk hibah, kita bagi hibah lah. So dia ambil sendiri khinzir tu, dia kata tak apa, ambil dia makan sikit. Jangan sebut jual beli. Sebagai hadiah lah. Sebagai hadiah tidak mengapa, insya-Allah. Baik, jadi tak ada masalah kalau dihadiahkanlah kan. Ya. Niat hadiah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya, Nurul Suriyati Sudin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Ini sekadar contoh sahaja. Apabila seseorang itu bekerja sebagai penjual minuman keras dan itu memang jelas duit haram, suatu hari dia terjumpa seorang pengemis sedang kebuluran dan dia rasa simpati ingin memberikannya wang. Persoalannya, bolehkah dia memberikan wang tersebut sedangkan itu dari hasil yang haram dan situasi ini darurat kepada si penerima itu kerana ia sudah dalam kelaparan? Adakah ia dibolehkan, Ustaz? Terima kasih. Itu soalan yang sangat menarik. Memang orang yang dapat hasil daripada jualan ataupun menjadi cashier jualan arak, pendapatan itu haram. Okey. Tetapi wang itu memang wajib di-channelkan kepada charity ataupun fuqara. Memang macam tu. So, tindakan itu adalah satu pembersihan. Tapi ini bukan money laundry ni. Money laundry ini pencucian wang haram yang salah dari segi legal. Okey. Sebab segi legal tak salah seorang itu dia jual arak yang tempat-tempat yang premis yang diizinkan, jadi pendapatan itu valid tapi bukan halal di segi Islam. So tapi di segi fiqh dia wajib bersihkan, dia bagi pada fuqara, itu caranya. Tak dapat pahala tetapi itu adalah jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak ada masalah. Permisahan hati, Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ada juga orang bertanya tentang yang bila kita keluar negara, Ustaz. Bila kita keluar negara, ya ada orang terpaksa bersalaman. Jadi bagaimana, Ustaz? Ya, ini masalah isu dunia, iaitu isu musafahah, itu bersalaman. Majoriti ulama ataupun hampir ijma' mengharamkan bersalaman lelaki dan perempuan tanpa berlapik. Yang berlapik khilaf di kalangan fuqaha, di mana Hanafi mengizinkan dan orang tua Hanafi mengizinkan. Cuma orang muda yang tak dinaskan oleh ulama-ulama dahulu banyak kan mengharamkan. Sebab kaedah mereka, kullu man haruma nazaruhu haruma massuhu. Ini kaedah yang disebut oleh Al-Imam Syirbini dalam Mughni Mukhtaj. Itu semua benda yang haram dilihat, haram disentuh. So itu kaedah dia. Namun kita faham zaman kita ni zaman globalisasi, dunia yang terbuka luas, perlu kepada pengadaptasi. Sebelum berlaku ni, soalan ni mungkin berlaku sebelum Covid lah. Sekarang ni memang tak dibenarkan untuk bersalaman. Dan di sana ulama Syafi'i dalam Hasyiah Nihayatil Muhtaj menyebutkan satu solusi yang sangat menarik. Saya tuliskan dalam artikel saya dan Al-Ustaz, majalah dah tak ada dah sekarang ni. Iaitu hailah dia adalah kita berlapik. So kita pakai glove. So bila kita pergi overseas tak ada masalah kita pakai glove. So bila kita bersalam dengan segera, itu membatalkan syahwat. Mana bila glove itu nampak hailah tak tersentuh kulit. Maka itu di antara penyelesaian yang dikemukakan oleh seorang ulama Syafi'i kurun 900 Hijrah kepada kita. Masa zaman itu pun dah ada masalah bersalaman di antara kaum, kadang rapat kampung dan sebagainya. Mesir ni salam saja. Salam saja, memang budaya dia begitu. So kita taklah menjadikan ini isu yang besar. Cukup dia pakai glove, dia salam begitu. Kemudian dia orang kata jangan cium lah, cium memang haram lah. Kis ini. Jadi itu di antara penyelesaian. Tetapi katakanlah tidak berlapik, tidak tersalam juga. Istighfar. Lepas tu jangan ulang lagi. Okey. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Macam sekarang zaman Covid mungkin tak ada kalau Ustaz. Senang itu je. Begini je lah Ustaz. Ya betul. Jadi orang Jepun Melaka pada hari ini. Dulu itu budaya Mesir tu. Oh yang begini Ustaz. Malaysia tak, bahasa saya pergi Mesir semua buat begitu. Sebab di barat bagus dia ada konsep dia panggil lady first. Kalau nak salam perempuan, biar perempuan tu yang ulur tangan. Kita pergi ulur tu tangan lembut perempuan ni kan. So di Mesir banyak buat macam tu. Bila kita balik Malaysia, kita buat cerita nampak pelik. Tapi bila dalam tahun 2008, 2010, kita tengok banyak hotel-hotel sambut begitu. Itu masuk satu orang kata pemindahan budaya yang baik daripada luar masuk ke dalam negara kita. Dulu mana ada orang buat begitu di negara kita. Sekarang ni semua macam tu. Baik Ustaz, soalan seterusnya dari Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya,
Adakah solat di dalam kereta dibenarkan jika benar-benar dalam keadaan darurat? Contohnya, jika dia tersangkut dalam kesesakan jalan raya dan tidak ada peluang langsung untuk keluar kereta dan singgah di mana-mana untuk solat. Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Taiping, Perak. Saya Terima pun kasih. pernah mengalami keadaan sedemikian. Dan saya semasa kereta dan kita qada balik. Itu kan satu benda yang mudah sebab kita ada yang disebut mungkin orang kata mana dalil? Dalil dia ada. Dia panggil khitabul wada'i, aqimus solah lidukil syamsi. Jadi Al-Quran suruh kita sembahyang. Tapi ketika itu syarat tak cukup. Dan syarat tak cukup, kewajipan tu dah ada. Kita sembahyang juga dalam keadaan untuk hormat waktu supaya waktu kita tidak kosong daripada mana-mana ibadat. Maka kita kena qada kerana hutang tak cukup. Hutang tak cukup. Ya. Maknanya boleh solat Ustaz Solat hormat waktu. Teruskan solat. Walaupun dari segi ulama lain dia tak ada, tapi Syafi'i dia melihat kepada qawaid yang lebih besar, kepada ma'ani syariah. Jangan biarkan waktu kita ni kosong daripada ibadat, maka kita sembahyang hormat waktu, kemudian kita qada pada waktu yang masa akan datang. Baik Ustaz, jelas. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Baik, bila sebut juga tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu darurat. Ada satu soalan yang saya fikir boleh kita kaitkan dengan sahabat kita di Facebook. Soalan dari Masripah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Adakah hukum dan panduan halal haram dalam Islam adalah untuk mengingatkan umat Islam agar tidak mempermudah-mudahkan kelonggaran yang diberi oleh syarak pada sesuatu perkara itu atas alasan disebabkan darurat? Adakah kita juga seharusnya tidak menjadikan darurat sebagai alasan untuk tidak berusaha mencari yang halal lagi baik dan yang lebih diutamakan menurut panduan yang telah ditetapkan oleh syariat? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ya, kita dalam syariah kita ada istilah di antara at-taisir, at-tashil dan tasahul. Kita memudahkan. Tetapi jangan mempermudah-mudahkan, iaitu benda yang sudah jelas kita halalkan. Jadi dalam konsep darurat ini, panduan cukup banyak. Buku-buku Al-Halal Al-Haram, Yusuf Qaradawi, banyak tuan-tuan boleh dapatkan. Saya pun mengajar buku itu. Dan banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh ulama-ulama. Saya pun insya-Allah akan keluarkan buku tentang halal haram dalam pemakanan dan seumpama dengan dia. Sebab banyak orang bertanya tapi tak siap lagi, tak tahu siap bila 5 tahun ke 10 tahun sebab saya tidak tulis lambat. Jadi panduan cuma kepada orang yang melaksana tu kena amanah. Yang dipanggil istafti qalbak. Itu hadis itu ditujukan kepada mereka yang berlaku satu keadaan yang dia sendiri kena tanya hati dia. Betul ke aku ni dalam keadaan darurah? Walau aftakan nas, walaupun aftauka, walaupun telah difatwakan oleh ulama, tetapi kau fikir betul ke aku ni ada satu kesusahan yang layak mengambil rukhsah. Ketika itu kita tanya diri kita, sebab keadaan yang ditanya oleh puan tadi amrun wujdani. Tak boleh macam kalau kita patah tangan, kita boleh cek luar. Benda ini tak boleh kita cek. Dia hanya terserah kepada amanah dan kejujuran seorang pengamal syariah kita. Itu jawapannya. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Mana amanah Ustaz Ya, kita ada, sendiri yang boleh tahu. ada bab yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia untuk melaksanakan dengan amanah. Mana ulama pun tak boleh campur. Misalnya kita bagi petua. Okey, siapa yang nak sembahyang jamak dan qasar jaraknya 80 km. Ya, betul. Siapa yang boleh jamin 80 km? Kita lah. Kita sendiri Kita hanya tengok ulama kata 80 pun boleh jamak. Tak ada. Entah kita 40 km je. Lepas tu jumpa orang dah berapa lama ada musafir dah. Dia ada dia jauh, saya rasa dekat 200 km. Padahal 20 km je. Nampak tak? Dalam tu bab amanah. Ini dalam usul fiqh dia panggil tahqiqul manat. So tahqiqul manat ini dilaksanakan oleh semua orang Islam setelah ulama menerangkan kaedah dan konsepnya. Baik Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Silakan. Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagi orang yang memilih untuk tidak mengambil benda-benda haram bagi tujuan berubat dan mati, adakah dikira membunuh diri? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu tidak keliru. Terima kasih kepada Al-Ali. Saya tak sukalah sebut bunuh diri, tapi tak baguslah. Sebab nyawa ni lebih besar. Ijma' ulama kata Asy-Syatibi rahimahullah, hifzul muhjah. Menjaga nyawa itu lebih utama daripada menjaga najis. So pemikiran sedemikian tidak betul. Jadi hospital banyak doktor-doktor, nurse-nurse, ustaz menghadapi masalah. Betul. Doktor tak boleh betul apa doktor kami sanggup mati. Jadi ini yang menjadi masalah kepada doktor-doktor dan kita bersama dalam isu ini bersama dengan doktor-doktor supaya masyarakat upgrade sikitlah ilmu supaya kita tahu nyawa raqam awal nombor satu.
So bila doktor kata perlu buat begini, ambil ubat ini, doktor tu ada 2 orang, maksud ataupun kita doktor yang amanah lah, yang muslim, yang bertakwa, kita follow insya-Allah. Doktor ni rekod dia jarang menipu. Ya. Jangan menipu Ustaz. Baik Ustaz, bila sebut juga tentang darurat, ada orang kata lah, saya ni darurat Ustaz terpaksa mencuri. Jadi bagaimana? Tak ada darurat Ustaz? mencuri ni, tak ada sebenarnya. Baik dia minta sedekah, minta zakat, minta hutang. Sebab tak ada keperluan untuk mencuri. Yang ada ialah kita dalam keadaan nak mati. Biasa tu nak mati dah. Kita orang tu tak bagi makanan dia, kita pergi rampas. Itu dia panggil rosbun, rampas. Curi ni maksud apa? Kita pergi melongkak umur orang. Itu maksud curi. Malam-malam dia tidur, kita pergi melongkak. Itu mencuri kan? Melongkak, Darurat. Maksud itu. itu. Kalau bahasa belah utara lah, jadi kawak. Kawak sungguh budak ni. Jadi apa nama dia, kita kena pergi ada strategi. Jadi tak ada sebab kita nak pergi curi. Sebab curi ni skill. Dia ilmu. Sebab itu dalam kitab fiqh disebut oleh Imam Syafi'i disebut sebagai al-faqihus sariqu. Ada seorang pencuri yang faqih. Iaitu bila dia pergi mahkamah, dia nak gugurkan potong tangan hudud ini, dia kata kepada hakim, tuan hakim, pernah satu ketika pemilik harta itu kata dia nak bagi ini hadiah kepada saya. Jadi ditimbulkan syubhat, keraguan. Jadi dia kena ta'zir tapi tak kena potong tangan. Itu dia panggil pencuri yang alim. Mana tak ada Ustaz mencuri Ustaz. Baiklah dia pergi kerja ke mamak. Main minta kepada kami doa, tak pakai bagi RM1. Betul Ustaz. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Dan hari ini juga Ustaz tentang darurat. Bila kita sebut tentang darurat, soalan yang menarik yang diketengahkan oleh sahabat kita di Facebook, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah syarat dan keadaan itu ditakrifkan sebagai darurat? Adakah dikira darurat bagi seorang pesakit psikiatrik yang tidak sedar akan dirinya yang mendedahkan aurat di khalayak ramai dan bertindak di luar kawalan? Adakah berdosa jika terdedah aurat bagi yang mengalami sawan, pesakit yang sedang pengsan dan saat menghadapi kemalangan? Apakah usaha yang harus dilakukan baginya mengelakkan daripada darurat? Banyak soalan Ustaz. Daripada Nur Hidayah terlampau falsafah ni. Terlampau fikir banyak ya. Kita tak menghargai soalan tersebut, cuma terlampau mungkin orang kata apa, berfikiran terlampau mendalam, menghasilkan soalan yang sangat menarik sebenarnya. Okey. Jadi untuk mereka, darurat ini syarat dia apabila tidak ada kemampuan membawa kepada kematian atau merosakkan anggota badan. Itu. Jadi apabila seorang pesakit dia tak sedar diri, itu dalam kategori yang dipanggil apa? Taklif ma la yutaq. Iaitu syariat tidak akan membebankan kepada orang yang tidak ada akal, yang tidak mampu. Dia panggil takliful ghafil. Dalam usul fiqh dia panggil takliful ghafil. Adakah syariat ni boleh wajibkan kepada orang yang tak ingat? Ini sawan, dia tak sedar. Dia bogel, dia buka aurat, ketika itu dia bukan lagi mukallaf. La khitaba wala taklif. Tak ada halal, tak ada haram. Jadi dimaafkan. Okey, faham. Siapa yang haram? Orang yang tengok. Gitu. Yang lebih haram, kalau bahasa Penang, haram jadah lebih. Maksud yang lebih kuat lagi haram tu, viral. Faham. Sebenarnya viral ini adalah satu pecah amanah. Apabila kita pergi, dia ambil gambar orang insiden dan seumpamanya dengannya tanpa izin ataupun nak minta derma, saya nasihatkan di sini, jangan nak minta derma letak gambar pesakit. Ya, itu haram. Melainkan dengan izin dia. Tapi dengan izin dia pun tak bagus. Minta derma tak apa, letak akaun, jangan letak orang tuduh. Macam tu keadaan dia yang teruk, kadang-kadang kanser muka yang nampak tak elok, itu keaiban, mengaibkan, ta'zir kita panggil itu. Orang yang buat itu boleh ditakzir. Tapi saya tidak tahu ada undang-undangkah yang kuasa yang boleh mencegah undang-undang viral ini. Jadi dalam keadaan sedemikian dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa kenapa? Dia tidak sedar. Maka yang haram orang yang melihat dia. Baik Ustaz, mana hari ini kalau siapa yang tengok kemalangan tu hati-hati Ustaz jangan kita viralkan. Lah ya tas. Sebab apa? Kemalangan ini yang perlu menyelesaikan masalah adalah ambulans. Pegawai-pegawai dia yang tahu nak angkat macam mana, kita tak perlulah. Kita hanya panggil ambulans. Sebab kadang-kadang bila kita selamatkan dia jadi mati pula. Sebab kita tak pandai nak angkat, tak pandai nak selamatkan orang aksiden tu, yang kalau yang ringan okeylah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jom sama-sama kita tengok perkembangan COVID di negara kita pada hari ini. Kes baharu direkodkan seramai 1,210, kes sembuh baharu seramai 1,018
jumlah kes aktif seramai 12,788 orang dan kematian baharu yang dicatatkan seramai 5 orang. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kesembuhan kepada sahabat kita yang dijangkiti dan Allah pelihara kita daripada dijangkiti virus COVID-19 insya-Allah. Baiklah, kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, Tanyalah Ustaz akan berakhir di sini di TV3, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang fiqh darurat bersama dengan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi mereka yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah tekan butang like, mungkin boleh tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan tekan butang share insya-Allah. Baiklah, kita terus meraihkan soalan di pagi ini. Soalan dari sahabat kita Muhammad Amin Yusof bertanya di Facebook. Salam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya seorang pemandu trak pengangkut produk Arab. Bagaimana status rezeki keadaan kami sekeluarga? Terima kasih kepada Muhammad Amin. Cantik soalan ni Ustaz. Ya, Sebab kadang-kadang ada hari ni isteri tak bekerja Ustaz. Betul, Jadi betul. terpaksa juga. Yang menggunakan pertama duit saya suami. jelaskan pekerjaan itu haram. Melalui fatwa di Kedah pun dah menggunakan fatwa rana-rana jangan ambil benda-benda haram. Cuma itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah memang dia tak berhenti. Dia jamu anak isteri dia makan makanan daripada sumber yang haram. Apa keadaan yang boleh dilakukan oleh seorang isteri? Sekiranya kata ulama dia ada ruang yang lain, dia ada kemampuan untuk dapatkan rezeki yang lain, maka dia tidak boleh makan. Tapi itu saja sumber dia. Anak kecil-kecil lagi, mana nak tahu cari makan. Maka ketika itu diharuskan kepada isteri dan anak untuk makan. Dosa ditanggung oleh suami dan makanan tersebut insya-Allah tidak termasuk dalam hadis yang disebut kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda haram, api neraka. Itu bagi orang yang macam sengaja. Tapi ini anak-anak terpaksa makan. Jadi dikecualikan daripada hadis yang selalu disebut kita jamulah anak-anak kita makan benda yang halal, iaitu untuk suami. Tetapi anak tu nak buat macam mana? La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika itu diharuskan untuk mengambilnya. Tapi bila dia mampu bekerja, maka dia wajib meninggalkan makanan tersebut. Ya. Baik Ustaz, kita dah sentuh bab perniagaan, kita dah sentuh bab pekerjaan. Ini ada soalan dalam bab perkahwinan pula. Soalan dari Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam dan semua kru Tanyalah Ustaz. Sekiranya seorang isteri yang dalam keadaan didera fizikal dan batinnya, adakah itu dikira sebagai darurat? Adakah perlu jika ia mengambil keputusan untuk bercerai bagi mengelakkan dirinya dari terus tertekan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ia tidaklah sampai kepada darurat. Kita namakan sebagai rukhsah kepada menuntut cerai di mahkamah. Mungkin hajah yang mulihah. Darurat ni kita sebutkan mati atau seumpama dengan dia. Tetapi dia boleh sampai juga kalau bawa kepada kematian. Namun dalam keadaan sedemikian kita namakan rukhsah yang mengharuskan dia pergi menuntut cerai. Di sana adalah kaunseling dan seumpama dengan dia. Kadang-kadang tekanan yang dihadapi oleh isteri kerana dia tidak pandai menghandle ataupun dia panggil apa terlampau worry. Yang menjadikan kita stres ini bukan penat. Kadang-kadang bimbang dan frust.
So macam mana dia nak rawat frust tersebut dan dia nak merawat kebimbangan tersebut. So dia jumpa kaunselor yang kaunselor pakar-pakar yang akan menyelesaikan masalah dalaman dia. Tapi kalau tak boleh juga, hakim pun tengok ada asbab dan ada reason, maka diharuskan, tidak ada masalah. Ya. Cuma jangan kadang-kadang orang perempuan guna slogan ni untuk meluaskan juga. Jadi mesti semua taqaddaru, seperti mana darurat tuqaddaru biqadariha, al-hajah juga tuqaddaru biqadariha. Ya. Disukat dengan kadar yang diperlukan. Jangan luas, ni stres Sikit-sikit je. COVID-19, suami dia tak ada kena buang kerja, stres, pergi minta cerai. Jadi itu tak betul lah. Okey. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya Ustaz, Kim Nana, orang Korea ke ni? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bolehkah saya meminta sedekah kerana keadaan fizikal saya yang cacat yang membataskan saya untuk mencari pekerjaan? Terima kasih Ustaz, terima kasih kepada Kim Nana atas soalan. Subhanallah, soalan ini mencipta pelbagai jawapan. Subhanallah. Yang pertama, perlu kita mengambil berat terhadap golongan OKU. Betul. Maknanya prasana mereka, kehidupan mereka daripada jabatan kebajikan, daripada pihak berkuasa dan masyarakat sendiri mesti menjaganya dalam bentuk apa-apa jua pendekatan, approach, jangan sampai dia minta sedekah. Kerana permintaan sedekah itu hanya dalam keadaan darurah, bila dia tidak ada kekuatan yang lain sahaja. Ya. Kerana kita boleh ajar dia latihan skill, ya, bagaimana dia menjahit ataupun dia menyanyi. Nyanyian sekarang ni termasuk di dalam pekerjaan yang harusnya kita boleh dapatkan upah. Lagu-lagu yang bersifat agama, lagu-lagu yang bersifat patriotik, lagu-lagu yang bersifat kebaikan, menyeru kepada akhlak. So, selawat dan seumpama dengan dia. Jadi kita boleh latih skill menyanyi untuk dia berhibur. Alah, kenduri kahwin, panggil lah dia. Kita tolong, kita support. Ataupun kemahiran-kemahiran yang lain. Tetapi kalau dia tidak ada ruang yang lain, pergi ke pihak yang tertentu. Kita ada Baitul Mal, kita ada pihak zakat. Dan saya yakin rekod yang bersih daripada semua pusat zakat seluruh Malaysia melaksanakan tugas yang baik. Cuma kadang-kadang viral dengan media massa saja yang kadang-kadang tak betul laporan mereka. Tapi saya pernah duduk dalam zakat sebagai duta, subhanallah, memang buat kerja sungguh-sungguh. Cuma kadang-kadang tu tak isi borang, memang tak dapat. Itu masalah dia. Betul. Nak zakat tak mau isi borang, semua sistem kena isi borang dan seumpama dengan dia. Jadi dalam keadaan tertentu dia boleh minta sedekah. Cuma saya nasihatkan pergi ke tempat-tempat yang berautoriti untuk dia mendapatkan bantuan yang lebih kekal. So dia belajar kemahiran, dia boleh menyanyi, dia boleh bernasyid, dia boleh main piano dan seumpama dengan dia. Orang macam ni Rasulullah buat macam mana? Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta, dia jadi muazzin. Tengok Allah Akbar. Jadi muazzin. So kita belajar daripada sirah Rasulullah untuk mencipta sirah yang baik seperti berlaku di zaman Rasulullah SAW. Itu jawapannya. Baik Ustaz, maknanya kepada kita yang orang kata kurang berkemampuan, mungkin kita boleh cari peluang lain untuk kita dapatkan kewangan Ustaz. Baiklah, kepada keluarga besar Tanlah Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Tanlah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Banyak yang telah Ustaz kongsikan, tinggal kita nak amalkan dan kita sebarkan. Jangan lupa yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tulis balik apa yang Ustaz telah kongsikan kepada kita dan kita tekan butang share untuk kita sebarkan kepada mereka yang lain, insya-Allah. Baiklah, bila sebut juga tentang tajuk kita pada pagi ini Ustaz. Ada orang yang kerja berat, kerja buruh. Jadi dia ni terpaksa berbuka puasa. Bagaimana Ustaz? Okey, jawapannya ringkas saja. Dia kena puasa dulu. Kena puasa dulu. Sebab masa dia nak kerja tu dia kuat lagi. Okey. Tiba-tiba dia nak pitam. Okey, faham. Tiba-tiba dia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang berat, nak angkat barang, nak angkat bata dan seumpama dengan dia di waktu tengah hari. Jadi bagi dia kata, kalau saya tak makan, saya tak boleh angkat kerja-kerja ni dan saya dibayar gaji. Faham. Untuk melaksanakan tugas kita ada, dia panggil apa, tenor dia, dia panggil apa, waktu yang telah ditetapkan 3 bulan siap. Ya. Jadi kita ada deadline dan sebagainya. Maka ketika itu baru kita boleh makan. Tapi kena puasa dulu. Jangan pagi-pagi tu dah beli nasi lemak, roti canai apa ni, saya nak kerja, tak boleh. Kerja dulu. Sebab dia, tenaga kita ni dia akan dia berbeza. Hari ni nampak kuat, esok nampak tak kuat. Jadi bergantung kepada tidur yang cukup, bergantung kepada pemakanan kita yang waktu malam. Kalau kita tiba nasi kandang malam, memang esok tak larat. So ini di antara kaedah kepada buruh yang diharuskan, dipanggil idza ghalabahul ju'. Dia panggil idza ghalabahul ju' wal 'atash
apabila dia dikalahkan dengan dahaga dan lapar, ya'khudhu hukma al-marid, dia mengambil hukum seperti orang sakit. Dia tidak sakit tapi dia bagi sebagai tanqihul manat, dan kita cuba cari ailah, dan ailah tidak kemampuan terwujud, dan kita tahqiqul manat, kita aplikasikan kepada orang yang buruh. Tapi syarat dia puasa dulu. Puasa dulu Ustaz. Ya. Kena puasa dulu bang, baru tak larat baru boleh berbuka. Ya. Ustaz, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Muhammad Zuki. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Ta'ilah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, hukum makan haiwan yang disembelih oleh Yahudi dan Kristian semasa bertugas di negara barat. #biar tahu jangan keliru. Setiawangsa KL. Terima kasih Muhammad Zuki atas soalan. Ya. Saya akan jawab dalam dua bentuk. Satu bentuk halal jakim, satu bentuk fiqh. So fiqh, sebagian ulama mengharuskan. Syarat dia sembelih macam kita. Okey. Janganlah pergi jolok begitu. Ada sembelih macam kita, diharuskan makan. Kita di Mesir pun kadang-kadang termakan sembelihan orang Kristian. Faham. Tapi memang mereka ni Kristian, dia Yahudi, bukan yang campur-campur dengan agama lain. Dia mesti pure. Bukan pure tu maksud mereka ni kembali pada zaman dulu tak. Maksud dia memang di sana diiktiraf. Ya. Dan ulama sana pun mengharuskan. Cek di markas, markas agama di sana, kita ada markas-markas ulama-ulama yang dilantik sebagai mufti-mufti setempat. So rujuk kepada mereka. Mereka ni betul tak Yahudi dan Kristian, so boleh makan. Okey. Namun kalau untuk dapat sijil halal dapat. Sebab sijil halal jakim, syarat pertama slaughter dia, penyembelih dia mesti muslim. Okay. So makna dia kalau nak harapkan sijil halal jakim tak dapatlah. Tetapi dari segi fiqh on saja. On saja Ustaz. Ya. Okey baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya, Nur Diana Tazuf Arif, tu dia terbelit lidah Ustaz nak sebut nama. Ui. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita berada di luar negara dan berada di suatu tempat yang susah untuk mendapat sumber makanan halal, namun kita makan di kedai yang kita tidak mengetahui status halalnya, namun kita memakan makanan laut sahaja dan tidak letakkan alkohol. Bagaimana Ustaz? Luar biasa soalan. Okey, kita kena tengok di mana negara itu. Ramai orang keliru. Dia letakkan negara Korea, Jepun sama dengan Mesir. So kita pergi Mesir, dia negara Islam. Kita pergi Turki, dia negara Islam. So kita tidak ada masalah, tak nampak logo halal apa semua kita makan sebab memang status dia mereka sebagai negara Islam. Yeah. Dan selalunya orang Islam ni dia akan buat prosedur cara Islam lah walaupun tidak ada logo halal. Namun negara-negara yang bukan negara Islam seperti Korea dan seumpama dengan dia, mereka berinteraksi dengan benda-benda haram. So walaupun makan ikan, tapi minyak tu kita tidak tahu. Sebab itu di sana tidak mengambil hukum yang sama. Di sana kena berhati-hati. Sebab al-aslu, hukum asal mereka berinteraksi dengan benda-benda yang haram. Minyak dan seumpama dengannya. Walaupun tidak ada alkohol, tapi minyak itu. Sebab itu kita nasihatkan di sana supaya mereka bawa bekalan. Dan saya tidak galakkan makan dia betul. Tak apa ikan, orang mesti ikan halal tapi minyak tu. Betul. So, ayat ini yang perlu kita berhati-hati di sana supaya kita tidak terjebak, melainkan memang betul-betul kita cek ingredient dia itu memang bukan minyak yang ada khinzir dan seumpama dengan dia. Takat minum mineral okeylah, mineral. Kopi dan seumpama dengan dia yang ingredient dia okey, tetapi kadang-kadang makan steak misalnya. Ada alkohol dan seumpama dengan dia. So kena bezakan negara mana yang kita pergi. Baru kita buat keputusan. Kalau negara bukan Islam, kita kena berhati-hati. Kalau negara Islam, al-aslu adalah ibahah, insya-Allah. Nak selamat bawa bekalan Ustaz. Itu yang sepatutnya, bawa bekalan. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Halo, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa di sana? Nama saya Kamal Azhari bin Haji Kamil daripada Meru, Kelang. Okey. Saya terpanggil untuk bertanya dengan Ustaz berkenaan tentang vaksin dan ubatan-ubatan yang menggunakan najis berat tadi. Okey, jadi persoalan saya ialah tanggungjawab sebagai negara-negara Islam yang maju sekarang ni, yang ada makmal, ada teknologi, ada kepakaran, ada saintis. Jadi apakah darurah itu ada jangka masanya? Adakah mereka ini mesti menghasilkan alternatif bahan tadi itu supaya darurah yang kita mengharuskan najis berat tadi itu ada limit masanya? Maksudnya kita tidak lagi tertakluk di bawah darurah yang mengatakan kita menghalalkan benda yang haram, menjadikan dia harus digunakan. Dan kita ada badan-badan besar macam OIC, negara-negara Islam yang maju, even negara kita Malaysia sendiri yang ada teknologi, ada makmal, ada saintis yang bertanggungjawab untuk menghadkan bahawa darurah ini ada jangka masa tertentu. Itu persoalan saya Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang tanggungjawab
negara-negara ataupun pihak-pihak badan kuasa yang berhak untuk meletakkan had masa darurat tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Kamal dari Meru Kelang atas soalan yang menarik diajukan. Ini soalan ni selalunya kena yang jawab tu yang ada jawatan dalam kerajaan lah. Saya ni habis je. Orang biasa nak jawab soalan polisi kerajaan ya. Tapi segi apa dia tausiah daripada ramai ulama dia minta macam itulah. Tetapi realiti yang tak berlaku. Kita masih memerlukan kepada khinzir, kita memerlukan kepada bahan haram yang akan diproses sebenarnya. So tidak timbul isu tenut, bila dan sebagainya. Yang penting kita berinteraksi dengan hukum syariat. Kalau orang Islam dah mampu, kita ubah sistem. Tapi sekarang ni tak ada kemampuan. Kita satu benda yang kita perlu faham orang Islam ni mesti reality. Tak boleh kita macam kita ada kecanggihan, tapi kemampuan sumber kemampuan binatang itu pun kita tak mampu nak kaji dengan lebih mendalam. Kita masih lagi dalam still dalam kajian. Maka kita tidak perlu timbul isu-isu sedemikian rupa sebenarnya. Kita berinteraksi dengan wakil. Maksud wakil sekarang kita perlu cukup. Betul. Maksud kerajaan, kalau kerajaan cuai, dia yang menanggung dosa. Dia panggil idza kasala al-hukumah ataupun idza kasalat, bila kerajaan malas, bukan dia tak mau buat, malas nak buat. Jadi dosa dia bukan tanggung. Kita tak tanggung apa. Sebab kita berinteraksi dengan kemudahan yang kita ada. Yang ada khinzir, bahan najis itu yang kita ada. Tetapi sekarang ni masalahnya banyak ulama mengharuskan penggunaan istihalah. Maksud walaupun dia khinzir, kita buat proses transformation, pertukaran menjadi bahan yang bau, maka apa salahnya ulama-ulama berfatwa benda itu menjadi benda yang harus untuk perubatan, bukan untuk makanan. Jadi kita bertaklid kepada mazhab yang mengharuskan, yang merupakan mazhab Abu Hanifah dan majoriti ulama. Jadi tidak timbul soalan itu untuk kita jawab. Tapi kalau polisi kerajaan dia nak buat dalam 30 tahun itu kena tanya kerajaan lah. Saya ni adalah hamba Allah yang lemah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Makna hari ini kita ada kerajaan Ustaz. Kita ada badan mufti. Jadi kita orang kata kita berikhtiar, kita berlandaskan mufti lah fatwa kebangsaan kita insya-Allah. Baik Ustaz, bila sebut juga tentang darurat macam sekarang ni kan. Sekarang ni musim hujan di kampung saya di Kajang pun musim hujan. Jadi bila hujan ni lah, bila air penuh di jalan Ustaz. Bagi orang perempuan yang jalan, kalau dikata kalau saya tak angkat kain, basahlah kain saya. Dah mahal kain tu. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau angkat terselak pula nampak aurat. Itu dia panggil ta'arud. Dua-dua tahsinat. Aurat pun tahsinat, baju pun tahsinat. Tapi ketika itu kita utamakan aurat gilah. Sebab dia tak membahayakan nyawa apapun. Tapi kalau lemas, boleh sampai pakai baju orang kata baju mandi pun tak apa. Masa katalah kita pakai jubah. Terjatuh sampan. Nak berenang memang tak boleh. Ayak masuk dalam poket. Ketika itu kita boleh buka tudung, kita buka baju, tinggal baju macam kita berenang olahraga aja. Itu diharuskan. Tapi orang lain jangan pergi tengok. Itu je. Kalau tengok pun secara orang kata menolong. So ada waktu yang kita boleh menunjuk aurat ketika mana membahayakan nyawa. Setakat baju basah je. Okey. Tapi kalau kita angkat dalam paras air, maksud dia cukup-cukup. Tapi tak nampak aurat, ayak yang melindungi, itu okey. Janganlah agak angkat macam ni, ikat macam tu tak boleh. Angkat sekadar mana yang diperlukan. Jadi tutup bahagian aurat tersebut. Jadi basah hanya sedikit. Sebab takkanlah kita nak korban aurat kita. Sebab orang perempuan ni dia punya seluruh badan dia adalah aurat. Betul Ustaz. Melainkan muka dan tapak tangan. So kita jaga sikit. Alah, basah sikit. Lepas tu keringkan insya-Allah. Tapi angkat sikitlah. Okey. Kena ni lah adjust pada adjust sikit lah. Pada adjust lah. Jangan sampai terselak. Yang tu jangan takkan ustaz nak ajar. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya Ustaz dari Teratai Uda. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kesan yang berlaku kepada diri kita, keluarga dan masyarakat jika kita tidak benar-benar memahami makna darurat ini? Adakah jatuh berdosa jika kita tidak mematuhinya? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Teratai Uda atas soalan. Zaman sekarang ni zaman orang mungkin nak faham agama tetapi tidak faham sebenar-benarnya. Jadi kita mudah saja. Rujukan kita adalah mufti-mufti kita setempat, pakar-pakar kita, ada di sana guru-guru takmir kita. Saya sendiri melatih guru takmir di 4 negeri, Perak, Perlis, Kedah, Penang. Yang kita latih mereka dalam pengkaderan fuqaha. Yang mereka ni belajar ilmu-ilmu yang saya ajar ni. So, mereka ni tanya mereka. Sebab mereka ni duduk di masjid-masjid. Di bawah JAKIM. Kita guru takmir ada 4,000 orang. So tak ada sebab
keluarga tu nak jahil. Sebab dia orang boleh pergi. Jumpa ustaz-ustaz ni, tanya. Jadi untuk kita katakan risiko memang ada. Kalau tidak tahu, mungkin terjebak dalam benda yang haram. Tetapi untuk penyelesaian, sangat mudah. Kita ada mufti, kita ada pegawai agama, kita ada pensyarah-pensyarah yang pakar, kita ada guru takmil. Semua kemudahan di Malaysia ni saya rasa the best in the world lah. Ya. Okey. Baik Ustaz. Tadi Ustaz sebut tentang lemah Ustaz kan? Ya. Lah bila kita tengok ada seorang lagi perempuan yang lemah tu perempuan muda pula. Jadi kita nak selamatkan, aku kalau selamatkan aku laki je. Takut syahwat macam mana. Jadi bagaimana? Tak ada, itu memang diharuskan. Ulama membicarakan dalam fiqh Hanafi dan dalam mazhab-mazhab yang lain juga. Dan ini ada drama dia buat. Saya tengok drama tu seronok bila adik angkat ada insiden. Dia kata haram tak dia tolong. Kawan tu ada insiden lah. Ketika itu kita boleh tolong, angkat, dukung kerana pengharaman menyentuh perempuan itu haram li ghairi. Dia bukan haram macam makan babi. Haram dia disebabkan takut berzina. So dalam kaedah fatwa disebut ma haruma ataupun ma hurlima lil ghairi ataupun pada lil wasilah ubiha inda hajah. Satu benda yang diharamkan kerana bersebab. Sebab takut berzina diharuskan ketika hajat, bukan darurat. Maksud di sini hajat kita nak selamatkan, tidak sampai darurat. Maka sentuhan, dukungan, kesemuanya itu tidak mendatangkan dosa. Dan perempuan tu juga pergi tolak pula. Comel. Tamat begitulah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Makna hari ini kalau kita berada dalam keadaan darurat, contoh nampak perempuan lemas, kita selamatkan Ustaz. Jangan Tapi biar. kalau tengah malam, tengok jumpa orang perempuan di stesen bas, kita nak selamatkan dia takut bahaya. Tengok kaki dulu. Takut tak bijak, putih nak lari kita. Tengok bawah kaki ya. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung. Mungkin Ustaz ada kesimpulan ringkas tentang tajuk kita pagi ini. Silakan. Kesimpulannya, marilah kita kembali kepada syariah kita yang begitu cantik, yang indah, yang begitu comel. Syariah adalah jaminan kepada semua orang. Kepada waktu senang, waktu susah, waktu berduka, waktu bersuka, waktu susah, waktu yang semua keadaan syariah bersama dengan kita. Jamalus syariah, kecantikan syariah, kemudahan syariah, rahmah syariah, fleksibel syariah, kehikmah syariah dan keadilan syariah. Mari kita belajar ilmu-ilmu Islam kerana Islam sajalah yang menjadi safinatun najah, iaitu bahtera Nabi Nuh yang mampu menyelamatkan kita daripada peristiwa COVID-19. Syariah saja yang boleh menyelesaikan masalah COVID-19. Tapi bukan dalam bentuk kita kata hanya jampi, tidak. Dalam bentuk bantuan ahli perubatan, keselamatan, pemimpin negara. Itu adalah syariah. Syariah ini adalah sistem yang menyusun kehidupan. Maka kita menyuruh dari saya dan menyuruh kepada semua orang kembali kepada kefahaman syariah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kita tutup yang doa hari ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada anda yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada anda yang sudi untuk duduk di rumah tidak ke mana-mana kerana kita masih lagi belum menang. Kita masih lagi kena berjaga di antara kita. Teruskan hashtag kita jaga kita kerana kita masih lagi belum menang. Dan teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami dengan moderatornya Da'i Hilman. Tajuk Abu Ubaidah Al-Jarrah bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, siang-siang makan di pasar, tamu membawa nasi ketupat. Barang siapa giat belajar, ilmu berguna pasti didapat. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.